nilai sendiri. Okey. Apa maksud PMX Kerajaan Razi Jidin yang berbebaskan perasuah? Kisah bagaimana Muhyiddin dan Kerajaan Razi terima 500 juta dari Musa Aman. Jangan tuduh saya, ni saya baca daripada WhatsApp je. Pada November 2019, Musa Aman ditahan SPRM dan akhirnya pada 23 Mei Musa Aman didakwa dengan 35 pertuduhan berhubung penganugerahan kontrak konsesi balak negeri itu. Beliau akhirnya didakwa dengan 46 pertuduhan melibatkan salah guna kuasa dan rasuah seperti yang disebutkan di atas. Selepas selangkah Sheraton, setelah Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau tahu beliau perlukan sokongan dan dari lebih ramai ahli parlimen untuk kekal berkuasa. Dia tahu UMNO tidak boleh dipercayai dan sekiranya UMNO tarik diri, maka kerajaan Muhyiddin Yassin akan benar menjadi kerajaan yang gagal. Pada masa yang sama, UMNO juga berkomplot tidak mahu bersama dengan Bersatu, tetapi menjadi kerajaan adalah lebih baik dari menjadi pembangkang. Maka mereka bersetuju, iaitu bersama dengan Bersatu. Untuk itu Muhyiddin Yassin perlukan sokongan di Sabah bagi meyakinkan semua di Sabah, sama ada dari PH, BN, kerajaan dan pembangkang, bagi menyokong Muhyiddin Yassin dan kerajaan pada ketika itu. Seorang yang diketahui mempunyai dana dan kekuatan tersebut tidak lain tidak bukan ialah Musa Aman. Maka dengan kes tersebut, Musa Aman berunding dengan Muhyiddin. Bukan sekadar dia akan membantu membeli ahli parlimen dan kerajaan negeri Sabah, dia juga akan membayar sejumlah wang kepada Muhyiddin Yassin untuk membebaskan beliau. Jumlah yang dimaksudkan ialah kira-kira 500 juta. Pecahan jumlah adalah 200 juta bagi tujuan membeli ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, dan selebihnya akan diberikan kepada Muhyiddin Yassin untuk menggugurkan 46 kes Musa Aman. Di sini beberapa peristiwa berlaku. Pada 9 Jun, Musa Aman dibebaskan dari 46 pertuduhan. Mahkamah Tinggi membebaskan dan melepaskan DAA Musa Aman setelah Timbalan Pendakwa Raya Datuk Azhar Abdul Hamid berkata bahawa pihak pendakwaan menarik semula tuduhan terhadap Musa. Bermakna AGC telah memberi arahan agar semua pertuduhan ditarik balik sebelum kes tersebut dibicara. Kes itu tidak pernah dirayu oleh Peguam Negara setelah itu. AGC adalah Idris Harun, dilantik pada 6 Mac 2020 oleh Muhyiddin Yassin. Mac dia dilantik, Jun dia membebaskan Musa Aman. Setelah langkah pertama itu berlaku, maka berlaku langkah kedua, iaitu pengambil alihan Sabah. Sebulan selepas itu, iaitu pada 30 Julai 2020, Musa Aman mendapat 33 akun bersumpah menyatakan bahawa dia ada majoriti dan kerajaan Syafiee Apdal telah tumbang. Syafiee Apdal enggan tunduk kepada tersebut dan akhirnya mengumumkan pilihan raya Sabah pada September 2020. 300 juta tersebut diserahkan secara tunai kepada Hamzah Zainuddin yang pada ketika itu menaiki jet peribadi pada Jun 2020 pergi ke Sabah, kononnya ada pertemuan atas urusan rasmi. Ia berlaku beberapa hari selepas kes Musa Aman digugurkan. Hamzah ke Sabah bukan sekadar untuk melihat sendiri perkembangan pembelian tersebut, malah membawa wang tunai kembali kepada presidennya di Kuala Lumpur. Pada waktu itu Hamzah Zainuddin adalah Menteri KDN. Peristiwa membeli adun ini telah didedahkan oleh Syafiee Apdal yang menuduh kehadiran Hamzah ke Sabah pada Jun 2020 itu adalah untuk membeli ahli Dewan Undangan Negeri Sabah agar melompat. Tidak diketahui oleh Syafiee juga bahawa sejumlah 300 juta bertukar tangan dari Musa Aman kepada Hamzah kepada Muhyiddin Yassin. Sebab itulah bila PMX sebut bahawa Kerajaan Perikatan Nasional sewaktu mereka berkuasa, Razi Jidin terus marah dan koyak. Sebab itulah bila PMX sebut bahawa inilah kerja Kerajaan Perikatan Nasional sewaktu mereka berkuasa, Razi Jidin terus marah dan koyak. Mereka tahu rahsia mereka telah terbongkar. Sekarang anda tahu kenapa Razi Jidin koyak, kerana dia juga mengetahui jumlah 300 juta dan peristiwa pembebasan Musa Aman tersebut. Kerana itu juga mereka berani menuduh PMX campur tangan dalam urusan kehakiman, kerana merekalah yang sebenarnya melakukan perkara tersebut. Siapa yang menang belum tentu gemilang. Penyamun yang cukupkan bilang prinsip semua tolak tepi. Masing-masing sudah lupa diri. Penyamun pun nak selamatkan diri. Demi rakyat, demi umat, itulah kata